Tak gantilah. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan kongsi sedikitlah sedikit peringatan daripada Ustaz saya juga lah. Mana peringatan yang dibagi itu saya ambil, saya bubuh dalam riset saya lah. Sebab saya pun kita bukan mahir dalam suatu bidang, jadi kita tumpang ilmu kepada ustaz kita yang mahir lah. Jadi peringatan ni yang Ustaz saya bagi ni, yang sebenarnya untuk peringatan sebelum bulan Ramadan. Jadi bolehlah kita ambil peringatan ni supaya kita punya puasa tu lebih berkualiti lah. Yang mana yang ada kekurangan tu kita tambahkan supaya puasa di bulan Ramadan ni menjadi berkualiti, insyaAllah. Adakah kita mau puasa yang sekadar lapar dan dahaga saja? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh jadi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan kelaparan. Boleh jadi ada orang yang bangun melakukan qiyamul lail,
Di tajuk bab saja sudah menunjukkan apakah puncanya puasa seseorang menjadi rugi tanpa pahala. Jadi kalau yang Ustaz saya juga kawan pada Ustaz Ibrahim juga, Ustaz Muhammad Izzat. Jadi sebelum puasa tu dia ada bagi peringatan sedikit lah. Untuk diri saya, banyaknya pada diri saya 80%. Antara dia kata apa? Bulan puasa ni, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Jadi dia suruh kita kurangkan melihat perkara yang meladaikan lah. Contoh dia paling kita ada sekali handset lah, Facebook, WhatsApp, apa-apa. Kadang-kadang tu Facebook tu kita nak buka tu kita nak baca Al-Quran, kita nak tengok tazkirah dari YouTube ke apa kan. Tapi kita faham, kita kadang-kadang tu ada juga virus kan, benda-benda mampu kan. Jadi Ustaz Muhammad Rizal dia pesan ke kita supaya kalau boleh handset tu tak payahlah simpan, termasuklah televisyen lah. Kalau macam Ustaz saya seorang lagi tu terus ada TV, itu dia lain zuhur sikit. Ini sambung pada hadis ni. Hadis-hadis lain dalam bab ini menguraikan lagi apakah punca puasa tidak mendapat pahala. Punca puasa yang tidak mendapat pahala. Yang ni pun ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali lepas dalam kitab dia. Tapi saya tak ingat lah. Kita baca mana tak boleh ingat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zurri wal jahla wal 'amala bihi fala hajata lillahi fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan bodoh dan beramal pula dengannya, Allah tiada hajat langsung kepada puasanya dia daripada makan dan minum. Sunan Ibnu Majah kitab As-Siyam, hadis yang ke 1689 dan hadis ini sahih. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wala yadhhal wa in jahada alaihi ahad falyaqul inni amru'in sha'imun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari seseorang daripada kalian berpuasa, janganlah dia berkata perkataan yang keji, bukan jua perkataan yang bodoh. Jika seseorang memperbodohkannya, hendaklah dia menjawab, sesungguhnya aku berpuasa. Sunan Ibnu Majah kitab As-Siyam, hadis yang ke 1691 dan hadis ini sahih. Ada juga yang berjemaah dengan hadis ini, di dalam bulan Ramadan ini elakkan bertengkaran dengan perdebatan. Kalau boleh, macam sahabat-sahabat Nabi, dia fokus kepada Al-Quran. Maknanya yang mana yang ada kemahiran tu kita jumpa dengan yang mana yang mahir tu, kita jumpa, kemudian kita belajar bacaan Al-Quran. Kemudian yang mana yang mahir tafsir
Apakah maksud Allah tiada hajat langsung kepada puasanya? Imam As-Sindi dalam hasyiahnya menerangkan kinayah an adam al-qubuli ayu laisa li saumihi qubuli inda Allahi pada sawab balahu. Ia merupakan kiasan kepada tidak diterimanya puasa tersebut. Puasanya tidak diterima Allah dan pelakunya tidak memperolehi pahala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menukilkan qala ba'd as-salaf. Salaf ni 200 kurun yang terawal lah. Kemudian baru dari imam yang mengasaskan sifat perbuatan Syafi'iyah. Salaf dulu. Jadi bahasa Arab jadi dia tak mubarik. Jadi saya ini nak sorok semua sikit lah. Nak belajar dulu. Tapi itulah ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Jadi dia tulis teks bahasa Arab ni. Jadi saya baca maksud dia. Sebahagian ulama salaf berkata seringan-ringan puasa ialah meninggalkan minuman dan makanan. Jabir berkata jika engkau berpuasa maka hendaklah pandangan dan kata-katamu turut berpuasa daripada berdusta dan perkara yang haram. Tinggalkanlah perbuatan buruk ke atas jiran. Jadilah engkau seorang yang tenang pada hari engkau berpuasa. Jangan engkau jadikan hari puasamu sama seperti hari engkau tidak berpuasa. Yang ini berkata ulama-ulama salaf. Mereka berkata pandangan, pendengaran pun kena jaga di bulan puasa supaya pahala kita di bulan Ramadan ni tidak terbatal. Yang pertama sekali iaitu kita tengok dalam bab 4 lah. Kalau boleh di bulan Ramadan ni kalau ada orang ajak kita cakap sesuatu yang memburukkan orang atau memainkan orang lain, kalau boleh kita elakkanlah. Elakkan daripada bercampur dengan orang yang mengumpat ni dan mendengarinya. Kemudian ada orang tanya ustaz juga, dia tanya kalau kita duduk pejabat je lah, kan duduk pejabat kan bercampur, macam mana kita nak lari kan? Jadi kita duduk je dalam situ. Tapi kita tak meredoi lah perbuatan mengumpat tersebut. Kadang-kadang tu tak boleh nak elok dalam pejabat kan. Orang mengumpat, kena ada mengumpat sini kan di bulan Ramadan kan. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan yang mulia kan. Tapi ada juga yang mengumpat, cakap buruk tentang orang lain. Kalau boleh di bulan Ramadan ni waktu kita sedang berpuasa ni, kalau boleh kita elakkan perkara-perkara yang begini. Okey, yang ni tazkirah daripada ustaz saya yang buat ada 3 orang kat sini kan. Ini sedikit tazkirah daripada beliau, jadi saya nukilkan saja. Okey. Kat sini dah habis dah. Jadi di bulan Ramadan kalau ikut ulama salaf sama juga macam hari-hari yang lain lah. Yang pertama sekali lepas kita sembahyang subuh, sembahyang fardu subuh berjemaah. Kemudian apa yang perlu kita buat? Okey, yang pertama sekali kita amalkan zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Siapa yang hafal maksurat, baca maksurat lah. Siapa yang ada kitab lain, kitab Hisnul Muslim lah. Dalam tu ada kitab-kitab zikir. Baca zikir yang sahih yang Nabi ajar. Tak silap saya panjang, tak banyak sangat. Okey, kemudian baru kita teruskan kita punya aktiviti kita dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian kalau ada sedikit masa, kita buka tafsir Al-Quran. Okey, antara tafsir yang terbaik tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita rajin lah, lepas kita baca Al-Quran tu, contohnya kita baca surah Al-Baqarah dalam 5 surat itu, kita
makna yang dalam surah tertentu. Contoh dia dalam bab tauhid kan. Tauhid yang terkenal tadi apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baru ni kan ada satu wartawan daripada syarikat televisyen ke apa. Dia buat satu dia nak test masyarakat, peka masyarakat terhadap agama ni. Jadi dia orang panggil seorang-seorang baca surah Al-Ikhlas, tak reti. Tanya ni lari, baca surah. Itu nak baca tu bukan tanya tafsir, bukan tanya terjemahan dia, bukan tafsir lah, terjemahan dia. Panggil tanya, surah baca apa? Surah apa? Qul huwallahu ahad ni. Lari dia tak mau baca. Jadi nak kata masyarakat ni dia apa? Dia kata jahil, kita tak tahu nak sama kan. Tapi nak kata tu, orang masih lagi apa? Buta terhadap Al-Quran ni. Sebab masih lagi ada kepercayaan golongan yang agamawan saja yang perlu memahami agama. Maknanya orang awam tak perlu kepada kefahaman agama. Sebelum ni saya pernah cerita tentang kejahilan di zaman moden. Jadi ulama buat kesimpulan tiada alasan jahil di zaman moden ni. Sebab apa? Kita boleh terima maklumat dalam banyak benda kita boleh terima maklumat. Maknanya kita sekarang ni kan dah moden, boleh tengok YouTube, boleh tengok laman web yang dipercayai kan, kita dapat maklumat di situ. Maknanya tiada alasan jahil. Jadi ulama buat kesimpulan alasan ni kenapa di akhir zaman ni masyarakat tak nak belajar agama, alasan dia sebab malas. Itulah paling tepat dia. Sedangkan Allah bagi sehari 24 jam kan. Jadi kita boleh lah, mana yang kita tak mahir dalam satu bidang, kita boleh jumpa lah orang yang mahir kan. Tapi sebab kita cari alasan kan, kita kata tak apalah. Jadi bila sesuatu hukum kita tak tahu, kita salahkan kepada agamawan kita kerana tak menyampaikan ilmu tersebut. Sedangkan perkara-perkara yang asas ni kita senang je, tak payah dengar tazkirah pun, kita ambil maklumat awal pun boleh daripada internet kan. YouTube ini maklumat awal, bukan yang boleh ikut terus. Kemudian kita rujuk kepada kita punya ustaz yang kita percayai tu, betul ke amalan yang kita buat tu. Dia tak boleh terima, tapi nak kata maklumat awal tu sekarang ni mudah kan. Jadi kejahilan di zaman moden ni memang tak ada lah kan. Yang ada pun sebab kita malas. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia baca tadi surah An-Nur, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian dalam ayat lain, fastabiqul khairat. Allah suruh kita berlomba-lomba ke arah kebaikan. Maknanya tak kira siapalah, buka kebun ke kan, orang awam ke, cikgu ke, ulama ke, masing-masing berlomba-lomba ke arah kebaikan yang Allah suruh.
makna bacaan dalam solat. Nah, di bulan Ramadan ni kalau boleh kita ambil yang mudah lah. Kita tahu lah makna bacaan kita dalam solat. Ini saya tanya mudah, Allahu Akbar pun tak tahu. Allah Maha Besar kan? Boleh kita tanya Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Di bulan Ramadan ni kita kena tahu makna. Supaya kita punya solat lebih khusyuk. Daripada rukuk tadi sampailah ke tahiyat akhir, kita pun kita kena tengok balik dia punya makna dia. Atau at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah tu, kita kena tengok makna dia supaya solat kita lebih khusyuk. Inilah bulan dia. Kemudian kita punya Al-Quran kita. Okay, kita carilah mana guru-guru yang mahir. Kita belajarlah hukum tajwid. Kita bukan nak jadi qori, karena tak. Cuma nak berbetulkan mana yang salah lah. Supaya bacaan Al-Quran kita tu lebih sempurna. Walaupun tidak mahir, kita masih lagi dapat pahala. Tapi kalau kita mahir, pahala itu berganda lah solat kita. Jadi saya rasa setakat itulah tazkirah saya pada pagi ini. Jadi saya mohon maaflah sekiranya ada salah dan silap semasa saya menyampaikan tazkirah ini. Tuan-tuan boleh tegur saya lah, sebab saya pun mungkinkan daripada ustaz-ustaz saya. Banyak ilmu yang saya ada ni tak berapa banyak, jadi kita pun tumpang oleh ilmu orang lain. Jadi mana ada salah dan silap tu, tuan-tuan boleh tegur saya lah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu atas kelemahan diri saya. Kita tutup tazkirah kita pada pagi ini dengan membaca tasbih Iqra wa suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.